poin pertama adalah ada pelepasan sisa terlarang berhampiran Sungai Kong, Selangor. Soalnya seperti yang korang lihat, saya mengambilnya adalah daripada sumber Harian Metro, iaitu daripada Bernama pada 26 September 2020, iaitu pada laman web tersebut. Yang kedua, beberapa premis kenapa saya turut bila punca pencemaran air, iaitu ditulis oleh Anwar Aiman dan Asmuddin di petik 4 September 2020 bertajuk punca pencemaran Sungai Gong dikenal pasti. Dia duduk di laman web yang berikut. Sumber keempat ialah artikel bertajuk Sultan Selangor duka cita rakyat bergelut COVID-19 gangguan air. Saya mencari kesan terhadap semangat nasionalisme dan patriotisme dalam laman web iaitu Berita Tindak Minda. Tajuk ini adalah pencemaran sungai dan gangguan pergerakan air. Seterusnya adalah dalam Berita My Metro, iaitu tajuknya adalah ada pelepasan sisa terlarang berhampiran Sungai Kong. Dan seterusnya adalah dari Astro Awani, iaitu seakan ada pelepasan sisa terlarang berhampiran Sungai Kong. Di samping itu, saya juga mendapatkan sumber dari Google Books untuk mendapatkan definisi pembinaan negara dan bangsa. Nama buku ini bertajuk Peradaban dan Perkauman di Malaysia, Hubungan Etnik Melayu-Cina yang dituliskan oleh Wan Nur Hasnia Wan Husin. Selain itu, saya juga mendapatkan sumber dari berita Astro Awani dalam laman sesawang yang bertajuk Rawatan Dialisis Terjejas Susulan Gangguan Bekalan Air. Dalam berita ini, kita boleh lihat ada berkatanya pusat dialisis tidak dapat beroperasi disebabkan ketiadaan bekalan air dan menyebabkan sebanyak 258 pesakit terpaksa menjadual semula rawatan mereka. Assalamualaikum dan selamat malam Cik Zati. Terima kasih Cik Zati kerana melibatkan diri dalam sesi Kemobile ini. Kami pelajar daripada Universiti Utara Malaysia menjalankan kerja khusus kenegaraan Malaysia kod SADN 1033 ingin menemobile anda tentang insiden yang berlaku pada 3 September 2020 iaitu pencemaran air di Sungai Gong Selangor. Kami akan tanya Cik Zati beberapa soalan mengenai pencemaran air di Sungai Gong ini. Cik Zati, sebelum kita mulakan, berapakah umur Cik Zati ya? Umur saya 19 tahun. So, apakah sektor pekerjaan yang sedang Cik Zati lakukan? Saya masih lagi belajar. Okay, so bagi pendapat Cik Zati sendiri kan, adakah pencemaran air sering berlaku di Sungai Gong? Pendapat saya, pencemaran air itu memang selalu berlaku kat Sungai Gong. Okay, so adakah Cik tahu apakah faktor utama yang menyebabkan berlakunya pencemaran air di sungai tersebut? Pendapat saya, faktor utama yang menyebabkan pencemaran air itu berlaku sebab perkilangan yang tak betul lah, tak sistematik macam tu. Apakah kesan negatif yang membawa kepada anda apabila berlakunya pencemaran air di Sungai Gong ini? Kesan negatif yang paling jelas sekali adalah daripada segi kesihatan penduduk dekat sekitar Sungai Gong tu. Pada pendapat anda, apakah sektor-sektor yang terkesan dengan pencemaran air di Sungai Kong Selangor? Pendapat saya, sektor yang terkesan adalah sektor perikanan dengan pertanian. So, boleh anda berikan sebab kenapa pencemaran air di Sungai Kong memberi kesan kepada sektor-sektor yang tersebut? Okey, kalau untuk sektor pertanian, pertanian perlukan sumber air yang bersih supaya tumbuh-tumbuhan itu untuk terus segar, sayuran-sayuran yang ditanam oleh petani terus hiduplah. Tapi kalau ada sumber air yang dah dicemar atau tercemar, maknanya nanti tumbuh-tumbuhan itu atau pertanian itu akan terjejas dan merosakkan pokok-pokok yang telah ditanam. Untuk perikanan, contoh perikanan air yang memerlukan sumber air yang sentiasa diperbaharui. So, bila air yang sentiasa diperbaharui itu air yang dah sedia ada dalam kolam tu rosak disebabkan dah termasuk air yang tercemar, jadinya ikan-ikan yang ada dalam kolam tu akan mati. Jadi pada pendapat Cik, adakah pencemaran air tersebut menjejaskan semangat patriotisme dan nasionalisme rakyat? Pada pendapat saya, ya. Apakah kesan isu kepada semangat patriotisme dan nasionalisme tersebut? Kesan dia, rakyat akan berasa kecewa atas kegagalan pihak kerajaan negeri dan jabatan alam sekitar. Pada pendapat Cik, adakah pencemaran air yang berlaku di Sungai Gong membawa kesan kepada pembinaan negara dan bangsa? Ya. Apakah kesan negatif isu pencemaran ini membawa kepada pembinaan negara dan bangsa? Kesan negatif dia boleh menjejaskan pesakit untuk mendapatkan sumber air yang bersih untuk meneruskan rawatan. Okey, itu saja temu buat kami. Terima kasih kerana memberi kerjasama. Sama-sama. Okey, kita teruskan dengan lokasi kajian. Lokasi kajian yang dipilih ialah Sungai Gong Rawang Selangor. Dan di paparan skrin terdapat 3 peta. Peta yang pertama menunjukkan negeri Selangor Darul Ihsan.
peta yang kedua, Rawang Selangor, dan akhir sekali peta yang ketiga, Sungai Gong Rawang Selangor, iaitu lokasi spesifik bagi kajian kami. Pada peta 3, kita dapat lihat Sungai Gong ini dikelilingi oleh kawasan perindustrian, dan oleh disebabkan hal demikian, wajarlah Sungai Gong ini sering tercemar oleh disebabkan pelepasan sisa toksik oleh kilang-kilang. Jadi terdapat beberapa isi untuk punca dan faktor pencemaran air di Sungai Gong Selangor, iaitu yang pertama adalah pelarut organik merupakan salah satu punca berlakunya pencemaran air di Sungai Gong Selangor. Yang seterusnya adalah pihak Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara iaitu SPAN mengesahkan bahawa terdapatnya pelepasan sisa terlarang ke dalam lurang pembentungan. Pihak Kementerian Alam Sekitar dan Air KASA telah menepasti beberapa premis perindustrian yang dipercayai menjadi punca utama pencemaran air di Sungai Gong Rawang Selangor. Akhir sekali, lembaga penara dan pengurus tertuduh melepas dan melepaskan bahan warna mengandungi bahan berbahaya ke Sungai Gong Selangor Rawang. Antara kesan isu pencemaran air terhadap semangat nasionalisme dan patriotisme ialah rakyat berasa kecewa atas kegagalan pihak kerajaan negeri dan Jabatan Alam Sekitar JAS memantau secara rapi dari semasa ke semasa terhadap Sungai Gong, terutamanya sungai yang sama pernah tercemar 3 bulan dahulu. Seterusnya, kesihatan rakyat telah dilalaikan disebabkan oleh kecuaian pihak berkenaan atas insiden pencemaran air ketika rakyat sedang berdepan dengan ancaman jangkitan COVID-19. Gambar di sebelah menunjukkan penduduk mengambil air di Pili Awan di Taman Sri Manja, Petaling Jaya. Dengan nasionalisme dan patriotisme yang seterusnya adalah rakyat akan mementingkan kepentingan diri lebih daripada kepentingan orang lain dan mengambil jalan mudah walaupun bersalah untuk mencapai matlamat mereka. Reputasi kerajaan negeri akan terjejas dan rakyat negeri Selangor akan merangkui kecekapan kerajaan negeri. Kesan pencemaran air ini akan memberi impak kepada beberapa pihak, terutamanya pihak kerajaan sendiri. Ia akan menambahkan bebanan kepada pihak kerajaan kerana perlu menyelesaikan masalah yang ditimbulkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab bagi memenuhi keselesaan penduduk di sekitar Sungai Gong Selangor. Okey, kesan seterusnya ialah sumber pendapatan para nelayan akan terjejas kerana hidupan akuatik mengalami kepupusan dan mereka memerlukan hasil laut untuk memenuhi pendapatan isi rumah. Sekiranya masalah ini berterusan berlaku, kehidupan seharian mereka akan terjejas. Dan kesan-kesan ini mendapat persetujuan daripada responden dan mereka bersetuju bahawa kesan-kesan tersebut memberi impak terhadap pembinaan bangsa dan negara. Pencemaran air akan menyebabkan hidupan akuatik terjejas dan menghadapi masalah kepupusan. Apabila kandungan nitrogen dalam sungai meningkat, akan menyebabkan berlakunya eutrofikasi, kesannya ikan dan udang akan mati disebabkan kekurangan oksigen. Kesan terhadap pembinaan negara dan bangsa yang seterusnya ialah akan menjejaskan kesihatan rakyat, terutamanya kesihatan pesakit yang memerlukan bekalan air bersih untuk rawatan. Contohnya, pesakit yang perlu mencuci buah pinggang. Kita boleh lihat gambar di sebelah kiri ini menunjukkan perkhidmatan rawatan dialisis tidak dapat dijalankan disebabkan ketiadaan bekalan air. Di samping itu, individu yang terminum air yang telah tercemar itu akan berkemungkinan memberi kesan buruk kepada kesihatan mereka. Tambahan pula, penduduk setempat terpaksa menghirup udara yang berbau busuk kesan daripada pencemaran sungai dan berkemungkinan akan menjejaskan sistem pernafasan mereka. Antara langkah-langkah untuk mengatasi masalah pencemaran air ialah pihak kerajaan boleh menguatkuasakan dan memperketatkan undang-undang dan memberikan hukuman yang lebih berat atau setimpal dengan kesalahan yang mencemarkan sungai. Langkah kedua, pihak kerajaan boleh mengadakan kesedaran kepada rakyat tentang kesan buruk pencemaran air membawa kepada semua pihak. Pihak kerajaan harus meningkatkan kawalan terhadap kilang-kilang perindustrian serta mengedukasi kilang supaya memproses sisa toksik dengan cara yang betul dan bukannya membuang ke dalam sungai. Seterusnya adalah pengurusan air Selangor sendirian berhad perlu melakukan proses rawatan, logi rawatan air secara berkala. Media massa dan media elektronik boleh mengadakan kempen kesedaran melalui televisyen dan akhbar untuk memberi kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan air dalam kehidupan harian. Pihak NGO boleh mengadakan gotong royong membersihkan sungai supaya semua ahli yang bekerjasama dapat menjalankan tanggungjawab untuk menjamin kebersihan sungai. Ibu bapa juga haruslah sentiasa mendedahkan anak tentang isu-isu pencemaran alam sekitar yang terkini untuk menyedarkan mereka tentang kepentingan menjaga alam sekitar.